Ngantuk. Mustahil lawannya lawan wahdaniyah, yaitu lawan wahdaniyah berbilang-bilang ataupun Arab panggil ta'addud. Berbilang-bilang ni kita dah lepas pada kuliah bulanan kita yang kuliah bulan lepas. Berbilang-bilang ni sama ada pada zat ataupun sifat ataupun af'al, perbuatan. Zat itu pecah dua. Esa Allah pada zat maknanya ternafi kamu tasil, ternafi kamu mumpasil. Esa Allah pada sifat ternafi kamu muttasil, ternafi kamu mumpasil. Esa Allah pada perbuatan, di situ ada dua pandangan ulama. Pendapat yang paling kuat ternafi kamu mumpasil. Pendapat yang kurang kuat dia bubuh juga bagi dua supaya mudah. Ternafi kamu tasil, ternafi kamu mumpasil. Kerana jikalau berbilang-bilang Tuhan, di situ. Kerana ni Arab panggil illah. Kerana apa? Apa punca? Apa punca yang kata berbilang-bilang itu mustahil? Sebab apa? Itu. Kerana jikalau berbilang-bilang Tuhan, sekurang-kurang nama berbilang ini dua. Apatah lagi kalau 3, 4, 5 dan lebih daripada 5. Sekurang-kurang berbilang dua. Kerana jikalau berbilang-bilang Tuhan, nescaya ada kalanya berbilang-bilang Tuhan itu muafakat. Kalau ditakdirkan ada dua Tuhan, dia akan berlaku dua. Pertama, ada kalanya muafakat. Setuju. Pakat setuju. Dia berpakat. Kalau bahasa kami ataupun dipanggil bahasa kampung ni share. Pakat share. Ramai kita pakat buat. Nescaya ada kalanya muafakat kedua Tuhan. Muafakat atas menjadikan sesuatu daripada mungkin. Ramai kita pakat buat mungkin. Kalau buat bumi, kita pakat buat bumi. Sedangkan Tuhan ni, dia nak nama Tuhan, dia mesti apa? Kun fayakun, kan? Dah pegang tu. Tu. Allah ni dia buat kun fayakun. Jadi maka jadilah. Maknanya pantas. Kalau muafakat atas menjadikan suatu daripada mungkin atau meniadakan dia mungkin. Sama ada pakat tadi nak bagi ada ataupun nak mentiadakan. Pakat itu atas jalan bersekutu. Bersekutu. Atas ni dia panggil takluk pada menjadi atau meniada. Menjadi dan meniada itu atas jalan bersekutu, berkongsi pada tiap juzuk. Berkongsi pada setiap juzuk. Di situ kalau berkongsi bersekutu pada menjadikan ataupun meniadakan setiap juzuk, maka ada kalanya menyertai pada masa.
Itu. Ada kalanya muwafakat itu. Nya tu. Menyertai pada masa. Menyertai ni pada masa yang sama. Seorang nak bagi luhnya, seorang lagi tak mau tak bagi, tak mau luhnya. Buahnya je lah. Buah kelapa. Kelapa yang sama ke kelapa lain-lain. Seorang kata dia tak mau bagi luh. Seorang kata aku nak bagi luh. Ni gaduh. Ada kalanya muafakat itu menyertai pada masa, pakat dan syek tu pada masa yang sama. Dalam masa, kalau masa lain-lain tak apa. Dalam masa yang sama, maka jadi berhimpun dua yang memberi bekas akan satu bekas yang tiada boleh bahagi sama sekali. Berhimpun dua yang memberi bekas, ini dua Tuhan yang memberi bekas akan satu bekas yang tiada boleh bahagi. Satu benda tu yang dipanggil jauhar fardi, kan? Satu bekas ni tiap-tiap jauhar fardi. Itu. Nak cipta sesuatu ni, dia mesti daripada yang halus. Dia mesti asalnya pada yang halus. Tuhan cipta pokok, dia mesti daripada yang halus, betul? Kalau daripada biji benih tu, kalau biji benih besar ni, dia mesti daripada sehalus-halusnya. Peringkat permulaan jadi tu dia mesti yang paling halus benar tak boleh dibahagi. Yang dipanggil atom, jauhar fard. Kalau di pondok punya jauhar pirik, kan? Saya kena tukar dalam ni. Ada yang musyrik apa jauhar pirik Ustaz? Jauhar fardi. Jauhar yang tunggal. Satu jisim yang tunggal. Fard ni mana tunggal. Tunggal ni maknanya tak boleh belah dah. Kita jangan kita kata jauhar fardi lah. Paku di sini tak boleh satu paku dua tukang katok serentak. Satu paku jangan kata jauhar fardi. Jauhar fardi mungkin payah nak buat contoh paku. Dua tukang nak paku di tempat yang sama pada masa yang sama tak boleh. Berebut boleh, saat ni salah satu tangan kena paku. Kena penukur tadi. Dia mesti nak paku sama-sama boleh. Bergiling. Hak ni paku, hak ni paku, hak ni paku, hak ni paku. Serentak tak boleh. Tu baru paku. Baru nak memaku, bukan mencipta. Ni jauhar fardi. Ini dia panggil kalau, kerana jikalau berbilang-bilang Tuhan. Ni kalau ni hak Allah. Ni duk mengaji kitab dulu kalau. Duk kalau apa benda hak tak ada. Jangan duk beli Allah. Allah pun dia pun kalau juga. Kalau dia bertanya baik kalu. Kalu. Duk mengaji kalu. Kalau ni lau ni istihalatul wuqu'. Ditibuh lagi kan. Benda mustahil berlaku. Allah pun dia banyak kalau. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalau dah langit dan bumi ini ada dua Tuhan selain daripada Allah, nescaya hancur langit bumi ini. Banyak lagi. Lau kana ma'ahu alihatun kama yaqulun. Kalau bersama Allah ini ada Tuhan seperti mana mereka katakan, idzan labtaghaw. Nescaya setiap Tuhan akan mencari ila zil arsy sabila. Masing-masing akan mencari jalan. Masing-masing dengan jalan sendiri. Tengok surah Al-Isra ayat 42. Mattakhadallahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah. Idzan la zahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'dhum ala ba'd. Subhanallah ya amma yasifun. Mattakhadallahu min walad. Allah tidak ada anak. Kalau Allah ada anak itu Tuhan. Kalau ada Tuhan, idzan la zahaba kullu ilahin bima khalaqa. Kalau ada dua Tuhan, kalau aku ada anak tu pasti Tuhan. Kalau aku Tuhan, anak aku Tuhan juga.
Idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa. Setiap Tuhan akan monopoli setiap apa yang dia cipta. Kalau aku cipta bahagian A, anak aku cipta bahagian B, masing-masing akan monopoli setiap bahagian mereka. Masing-masing akan menguasai setiap bahagiannya. Wala ala ba'dhum ala ba'd. Akan mencabar sebahagian ke sebahagian yang lain. A akan cabar B, B akan cabar A. Nampak ni? Ni bukan kitab jawi, Quran. Kalau nak cerita lau-lau dan Quran sebut kalau ni cukup banyak. Dalam hadis pun cukup banyak. Kan? Jangan duk beli kitab-kitab lama ni duk kalau. Kan? Allah pun kalau kata Allah dia sebutlah lau kana ma'u alihatun kama yaqulun idzal labtaghaw. Kan? Tu. Masing-masing akan mencari jalan masing-masing. Itu. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalau ada Tuhan di langit bumi ini, illallah selain daripada Allah, la fasadata, hancur langit bumi ini. Takkan wujud langit bumi ini kalau ada dua Tuhan. Itu. Di sini pun Syekh pun tiru. Dia tiru ayat Quran. Quran pun dia sebut kalau. Dalam kitab pun sebut karana jikalau berbilang-bilang Tuhan nescaya. Jadi kalau kita faham, kita akan faham ayat Quran yang saya baca tiga-tiga tadi, kalau tadi. Allah juga buat andaian. Andaian ni supaya nak memantapkan lagi. Muafakat pada menjadikan mungkin atau meniadakan mungkin atas jalan bersekutu. Bersekutu ni pakat ni, maknanya ni tak berkelahi pada tiap-tiap juzuk. Tiap-tiap juzuk daripada mungkin. Baik. Kalau pakat di situ dia akan terbit dua. Maka ada kalanya menyertai pada masa. Menyertai dalam masa yang sama nak buat satu benda yang sama. Dan satu benda tu pula tak boleh dibahagi. Dia asal setiap benda dia asal daripada jauhar fardi. Apa benda pun dia daripada jauhar fard ataupun atom. Dia bila bergabung dua jauhar fardi, dia akan panggil jisim. Jisim ni bergabung dua jauhar saja, jisim mana-mana walaupun kecil. Kan? Gula tu dia panggil jisim. Sebab apa? Dia tersusun daripada atom-atom ataupun jauhar fard. Mana tahu jauhar fardi? Bila kita tumbuk-tumbuk bagi halus, hancur. Sebutir gula ni yang halus, kalau kita tumbuk dia akan jadi halus berjuta-juta zarrah. Bukan sikit tu, ribuan. Itulah yang dipanggil. Kalau kita lenyap pun dah habis dah, tak boleh pergi dah. Itu dia panggil atom. Gabungan yang ribu-ribu inilah dipadat-padatkan, dia jadi seketul gula. Bukan sekati, seketul. Macam beras. Sebiji beras tu berapa jauhar fardi yang bergabung di dalam tu? Juta. Sebiji beras cuba kita pergi tumbuk, cuba kita pergi bilang. Allahu Akbar, tak nak bilang. Apa kejadian pun dia mesti daripada jauhar fardi. Dia mesti daripada jauhar fard. Kan? Biji benih pun kita ni daripada kita ni pun ciptaan kita ataupun daripada pokok apa pun semua daripada yang dia daripada asal ni daripada yang halus. Daripada halus dia besar, betul. Kalau buah durian dia mesti daripada halus. Tunah dia, kemudian dia besar. Dia kalau dia tak lalu daripada atom, dia tidak akan jadi buah durian. Dia mesti daripada sehalus-halusnya. Itu yang dipanggil jauhar fardi. Yang ulama duk bincang jauhar fardi ni, sebab saya pernah sebut dah. Ada pelasapah, golongan pelasapah dulu kan, mengatakan jauhar fardi atom ini kodim. Apa kodim? Ini dia ni kodim. Semua kejadian asal daripada atom. Atom ni asalnya. Kemudian dia membesar, membiak jadi. Ini yang ulama guna istilah jauhar fardi. Kan? Jauhar firik. Kali pun nak sebut jauhar firik. Ini. Jadi maknanya bukan istilah jauhar fardi ni bukan makna istilah dulu yang kita tak boleh pakai, tidak. Saya pernah sebut dah dalam TV, saya pernah tengok. Atom-atom inilah asal kejadian kita dalam TV. Kan? Inilah sebenarnya ibu kita. Saya tengok sini dalam TV. TV 1. Dokumentari. Kan? Situ tak ada pula tu. Kan? Tak ada pula yang tok mesti boleh tengok situ. Patutnya kena ada orang yang menapis.
I'tikad tu lebih teruk daripada gambar lucah. Tengok gambar lucah, dia tak jadi kafir. Tapi i'tikad, bukan saya galakkan tak nak cerita ni. Jangan silap faham. Jangan silap faham. Sebenarnya kadang-kadang kita sibuk dengan gambar-gambar, kita duk sibuk dengan bagus benda tu, kita tapih gambar-gambar yang lucah ni cukup baik. Tapi kita tapih yang akidah lebih dahsyat. Ini kafir. Kalau kita tengok gambar-gambar tak elok ni, dia hanya berdosa besar. Tapi tak dikafir. Hak ni kafir. Mana? Atom inilah ibu kita dan pencipta kita. Dialah asal kejadian. Saya tengok sini mata saya ni. Betulan Allah nak tunjuk. Saya catat. Ada dalam buku. Berapa hari bulan dan buku berapa saya tengok. Tapi dia bukan dia kata dia keluar, bukan dia sebut cuma dia keluar kata-kata daripada ahli sains daripada Jepun. Silap dia kata para penyair mengatakan ibu kita ni, ibu apa kita ni lah ibu kita. Sebenarnya ibu kita ialah atom. Ini dia kata. Siapa kata Johapiri ni ketinggalan zaman mengaji Johapiri. Kan? Ini Allah tak nak tunjuk kat saya. Kalau falsafah ahli sains dulu, sekarang pun saya tak mustahil ahli sains sekarang pun. Mana? Atom ini asal kejadian dan qadim. Apa qadim? Semua ni ada. Kemudian dia kata bila bergabung atom ni lah jadinya jisim, satu jisim atau makhluk. Ini. Maka ada kalanya menyertai pada masa. Menyertai pada masa ni pada masa yang sama. Apatah lagi kalau kita kata hak cipta dengan kun fayakun. Allah cipta bulan kun fayakun. Ada Tuhan cipta berperingkat. Ada Allah cipta dengan kun fayakun. Macam bumi Allah cipta kun, sak, timbul. Allah cipta planet, sak, itu kun. Kalau sama-sama Tuhan A dia kata aku nak cipta bumi, bumi hak sama, dan B kata aku pun nak cipta bumi itu juga. Kun. Jadi berlawan kun. Bila timbul, dia mesti salah satu yang cipta, bukan dua-dua. Kalau dua-dua dia akan besar lagi bumi itu. Dia mesti salah satu. Maka hak pertama tadi ni dia yang mencipta, yang kedua tak mampu mencipta sebab hak pertama kata kun dulu. Bila yang kedua lemah, maka yang pertama pun lemah. Sebab sama-sama darajat dia, sama-sama Tuhan. Sama-sama Tuhan. Macam kumpulan, kan? Kalau kumpulan itu pertandingan kumpulan, dua orang, kan? Kalau satu boleh buat, satu tak boleh buat, dua-dua kalah. Betul? Kan? Kalau ada 5 kumpulan, setiap 5 kumpulan dibagi pada dua, kan? Kalau dalam 5 kumpulan, 2 kumpulan, dalam 2 itu kalau seorang tak boleh buat, seorang boleh buat, dua-dua sekali tak dapat hadiah. Betul? Walaupun seorang tadi boleh buat, tapi dengan seorang lagi markah kurang. Jadi dua-dua. Tak boleh salah. Tidak boleh salahkan yang mana-mana. Sebab apa? Kita dua-dua bersama-sama. Nampak? Ini makhluk. Ini muafakat. Pakat tak ada juga. Apatah lagi nak buat Johar Pardi. Johar Pardi ni maknanya kalau dua, baik tak apa. Aku buat sebelah, kamu buat sebelah. Sak. Jadi tak apa. Tapi Johar Pardi ni dia tidak boleh. Dia mesti satu saja yang boleh buat. Kalau dua buat, bukan dia punya Johar Pardi, dia punya jisim. Satu buat sak bergabung, jisim nama dia, bukan Johar Pardi. Kalau gula yang halus tu, kita ambil 2 serbuk yang kecil tu, kita lekatkan, jisim lah nama dia. Apatah lagi kita lekat-lekatkan semua sehingga jadi seketul gula. Itu pun jisim. Sekurang 2. Lepas tu jisim ni ma tarakaba min jauharain fardain. Pak Aksar, itu jisim. Ma tarakaba min jauharaini fardain. Pak Aksar, jisim ni suatu yang bersusun daripada 2 atom. 2 jauhar fard. Atau lebih daripada itu dia panggil jisim. Ini kalau Johar Pardi. Kalau jisim pun tidak juga, nanti tengok saya sebut. Maka ada kalanya menyertai pada masa. Menyertai pada masa yang sama, benda yang sama, waktu yang sama. Maka jadi berhimpun 2 yang memberi bekas akan satu bekas. Satu bekas ni dipanggil Jauhar Pardi. Kalau 2 bekas yang lain-lain tak ada masalah. Tak ada masalah pun, nanti ada masalah kan nanti kemudian daripada ini. Ini satu bekas. Macam sebut tadi lah, bukan nanti ada ni atom atau Jauhar Pardi. Pakus ni pun tidak boleh 2 tukang ketuk sentak pada tempat yang sama.
Dia punya penukul dia tadi ni, hammer dia tadi, sama-sama pada masa yang sama, kena pada paku tadi, pelemak sekali. Tak boleh. Dia mesti salah satu. Ini. Ini maknanya satu bekas. Ni maksud bekas akan satu bekas, iaitulah tiap-tiap jauhar pardi. Jauharu pardin. Kalau kita dah baca betul-betul, mungkin dia mesti berhimpun di pada jauhar pardi. Mungkin makhluk, jisim, jirim, apa segala makhluk alam, dia mesti berhimpun dua jauhar pardi. Dan semua yang ada ni semua asal daripada jauhar pardi. Kul dia asal daripada juzuk. Rumah dia asal daripada juzuk. Mana? Papan, kayu, lantai dan sebagainya. Kayu tu pula bergabung daripada jauhar fardi. Kalau kita tak, kita cuba fikir dalam papan, halus sebut jatuh pada ketika dia duk bentukkan papan tadi, halus keluar dia punya sebut kayu tadi. Itu dia panggil jauhar fard. Maka ada kalanya menyertai pada masa, maka jadi berhimpun dua yang memberi bekas akan satu bekas yang tiada boleh bahagi. Buah nyo yang sama pun tak boleh. Jangan kata jauhar fardi buah nyo yang sama, buah kelapa yang sama, pokok yang sama pada masa yang sama. Tuhan A nak kata aku nak luruh pada masa tu, B kata aku tak mau bagi luruh pada masa sama. Tak boleh. Dia mesti salah satu menang. Dan iaitu berhimpun dua yang memberi bekas pada satu bekas yang tak boleh bahagi, ataupun memaku satu paku pada masa yang sama oleh dua yang memaku, mustahil. Ini dia Batu Syekh sebut, bila berbilang dia akan keluar dua masalah. Masalah muafakat, kita cuma tengok dalam kurungan atau bersalahan bawah tu, muafakat atau bersalahan, dia akan terbit dua ni. Kalau muafakat ni dipanggil burhan tawarud. Dalam istilah ilmu tauhid dia panggil burhan at-tawarud atau burhan at-tawafuq. Dia panggil dalil muafakat, dalil bersetuju. Tawarud ni kerana datang kedua-duanya di atas benda yang satu, berebut nak buat satu benda yang satu. Dia panggil burhan at-tawarud atau burhan at-tawafuq. Hak yang bersalahan tu, itu yang dipanggil burhanut tamanu. Burhan at-tamanu. Tamanu ni tegah, cegah mencegah. Maknanya berkelahi, tak boleh sekali. Berkelahi di antara keduanya. Berpakat pun tak boleh. Kalau berpakat nak buat satu benda yang halus, yang tidak boleh dibahagi, lemah kedua-dua dah. Ini. Dan ada kalanya dahulu salah satu, baiklah ni kita tak payah berkelahi lah. Buah nyo ni kita tak payah berkelahi. Sebab buah nyo sebutir ni payah nak buat satu masa sama kun. Satu kata kun jadi, satu kata kun jangan jadi. Jadi payah. Dan ni gunilah, mu buat peluh dulu. Baik. Dan ada kalanya nya muafakat. Jaga nya tu. Kami ni pondok nya tu nak kena jaga. Hak lain tak jalan pen. Nya tu nak tahu kat mana. Silap letak nya silap. Dan ada kalanya nya mana? Muafakat itu. Dahulu salah satu, okey, mari kita pakat. Tapi mu buat dulu, aku buat kemudian. Dahulu salah satu dan kemudian yang satu lagi. Salah satu ni dua Tuhan lah. Dahulu salah satu pada dua Tuhan, Tuhan A buat dulu, kemudian yang satu lagi B buat kemudian. Maksud je sini pada masa lain-lain lah. Kamu buat jam pukul 11, aku buat jam pukul 12.
maka jadilah yang kemudian itu mengadakan barang yang sudah ada. Kalau A buat dulu, B kata aku buat kemudian. A buat benda yang sama, B pun buat benda yang sama, bukan benda lain, benda yang sama juga. Kalau dia tu Osman, isterinya Zainab, Tuhan A kata aku nak lahirkan anak lelaki. B kata aku tak mau bagi lahir, aku nak lahirkan anak lelaki juga. Tapi kamu bagi lahir kemudian aku. Tapi bagi lahir tu anak yang bernama Ali, anak yang bernama Ali hak sama juga. A juga nak bagi, nak mencipta Ali tu, B juga nak mencipta Ali tu juga. Anak yang sama, bukan anak lain, bukan dua anak, seorang anak tu saja. A kata kamu buat dulu. Bila B dah buat, A dah buat, B nak buat apa lagi? B kata tak apalah, aku buat juga. Buat juga tu mana? Baby hak sama juga. Tak boleh, sebab apa? Tahsilul hasil, menghasil benda yang telah hasil, mencipta benda yang telah tercipta. Ini istilah dia. Malaikat mana? Kalau A katalah ni, kamu buat dululah anak dia tu nama Ali, kemudian nanti aku buat lahir pak anak perempuan pula Aisyah. Itu cerita lain pula tu. Bukan kita bincang hak ni. Hak tu kita nak bincang kemudian nanti. Lalu nak bincang, B nak cipta Ali, A pun nak cipta Ali. Ali yang sama. A kata apa? Okey, aku cipta. B kata apa? Kamu cipta dulu A, nanti aku cipta pula Ali tu. Bohong. Cipta Ali yang sama tu bohong. Sebab apa? Kalau yang lain juga, itu bukan Ali lah nama dia. Dia nama budak tu kena nama lain lah pula. Jadi B nak cipta tak boleh lah. Sebab apa? Lah, kamu dah cipta budak yang aku nak cipta juga. Nama dia bodoh. Kalau kita ada rumah, kemudian kita nak buat rumah yang sama yang rumah tu juga. Kalau nak buat rumah lain tak ada masalah, rumah tu juga nak cipta, mana boleh. Tahsilul hasil, menghasil benda yang dah hasil, mencipta benda yang telah tercipta. Ini. Maka jadilah yang kemudian itu mengadakan barang yang sudah ada. Dia panggil tahsilul hasil. Dan iaitu mengadakan barang yang sudah ada mustahil. Itu mustahil kalau bagi Tuhan. Kenapa? Bila A dah mencipta, tidak ada habuan lagi bagi B. Tidak ada habuan lagi dah bagi B nak mencipta Ali tu. Kalau B nak cipta juga, dia kena cipta Osman. Tapi B kata, aku nak cipta Ali yang kamu cipta itu. Ni payahlah. Tu. Yang kalau B mencipta Osman pula, itu cerita lain. Macam mana? Itu pun lemah juga. Baik. Kalau Tuhan A, aku yang mencipta Ali, A kata apa? B, mu cipta Osman pula. Maka Ali itu makhluk Tuhan A, Osman itu makhluk Tuhan B. Punca pula dah. Maka Osman itu bukan makhluk Tuhan A, Ali itu bukan makhluk Tuhan B. Dan B itu akan monopoli Osman, akan menguasai Osman. A akan menguasai Ali. Ini mana ini izan la zahaba kullu ilahin bima khalaqa. Tiap-tiap Tuhan akan pergi pada ciptaan dia. Dia akan monopoli ciptaan dia. Wala ala ba'dhum ala ba'd. Akan mencabar A dengan B. Ini meletup dunia. Mencabar. Akan mencabar. B kata apa? Kamu tak boleh cipta. Kamu tidak boleh cipta Osman. A kata apa? Kamu tak boleh cipta Ali. Gaduh dah Tuhan. Benda ni tak boleh berlaku sama sekali. Ini panggil kalau. Macam mana Allah sebut kalau? Ulama-ulama dulu pun sebut kalau. Ini pakat. Tak manja lagi hak klaim. Kita sedang mengaji Burhan Tawafuq, Burhan Tawafuq, Muwafaqah. Itu. Kalaulah mengalah. Ini cerita ni mengalah. Mana apa? A kata kamu cipta Ali pada jam sebelah.
B pula kata aku nak cipta Ali jam pukul 12. A pun ciptalah Ali jam pukul 11. Maka B nak cipta tak boleh. Sebab apa? Hak dia nak cipta tu Ali yang sama. Jadi B tak mampu nak cipta dah. Kalau dia cipta juga, bodoh nama dia. Sebab apa? Dah ada, kenapa buat lagi? Kalau buat juga, dia tak panggil Ali, dia panggil Osman. Dua beradik kembar orang panggil. Nampak Ali? Bagi faham. Dia tak faham, saya tak tahu ni. Dan iaitu mengadakan barang yang sudah ada mustahil, atau berasing-asing. Hak ni dah bila berkelahi. A kata apa? Aku nak cipta Ali yang sama. B kata aku pun nak cipta juga. Bila berkelahi, B kata apa? Kalau kamu cipta Ali yang sama yang aku nak cipta, kalau kamu cipta pergi sebelah, aku cipta kedua belah, aku dah tak boleh cipta. Sebab kamu dah cipta Ali tadi. Lah ni mari kita pakat. Kamu cipta Ali, aku cipta Osman. Kan? Ni cipta dua beradik yang lain. Ni adik lah ni. Ali ni abang. Tak apa, aku cipta adik pula lepas belah ni. Okey, kalau cipta adik ni tak berkelahi dah. Tapi adakah dua-dua ni Tuhan juga? Tengok. Atau berasing-asing dengan tagih. Faham tu tagih tu, bukan toge. Berasing-asing dengan tagih. Ustaz nak bagi apa tagih ni? Kelantan tagih juga. Tagan, kita panggil bahasa kita tagan. Mana masing-masing habuan, panggu masing-masing. Maknanya tagan ni, A cipta Ali, B cipta Osman. Nak bagi bahasa ni? Betul. Nak bagi bahasa sedap ni. Tolong saya tak erti. Kuasa. Masih bertagan, masih habuan. Macam ni. A, kamu cipta Ali, B, kamu cipta Osman. Itu masing-masing tagan. Kerja lah, kerja tugas ataupun lebih kurang tu lah. Dibahasakan ada lagi tu yang istilah yang sedap tu. Masing-masing matlamat target. Ada tu timah target. Masing-masing dengan target sini. Ataupun habuan. Habuan ni panggu ataupun habuan. Tapi tu pun bahasa lama lagi tu. Kan? Tapi boleh faham tu habuan dan panggu ni. Panggu masing-masing. Boleh faham tu ke pandai-pandai silah gubah. Atau berasing-asing tagan atau matlamat. Berasing-asing matlamat. Berasing-asing dengan tagan. Mana kamu dengan ciptaan kamu, aku dengan ciptaan aku. Itu makna tagan. Masing-masing pandailah buat. Maka tiada mencapai oleh tagan tiap-tiap satu itu akan bekas bagi yang satu lagi. A tidak boleh buat habuan yang B buat. B tidak boleh buat habuan yang A buat. Mana? Bila A mencipta Ali, B mencipta Osman, maka Osman lemah, Ali lemah. Ali lemah sebab dia tidak boleh mencipta Osman. B lemah sebab dia tidak boleh mencipta Ali. A lemah sebab tidak boleh mencipta Osman yang dia dicipta oleh B. B lemah sebab dia tidak boleh mencipta Ali. Ali itu yang dicipta oleh A. Kan? Universiti ni faham kan? Tak faham, saya tak tahu itu. Kalau tak berkelahi pun payah juga tu. Lah ni pakat buat masing-masing kali. Jadi lemah. Sebab Tuhan ni dia mesti menguasai semua. Kita kena ingat tu. Rukun ketuhanan. Ketuhanan tu pada pada maknanya dia tidak banyak pada yang lain. Yang lain semua tumpu berhajat kepada dia. Semua di bawah jagaan dia. Semua di bawah ciptaan dia. Semua di bawah kuasa dia. Allahu khaliqu kulli syai. Allahu khaliqu kulli syai. Allah mencipta setiap sesuatu. Tidak ada sesuatu yang ada ini boleh luar dia terkeluar daripada ciptaan Allah. Tidak ada. Semua makhluk Allah. Kalau makhluk ini dibahagi-bahagi, bukan Tuhan nama dia. Bukan Tuhan. Tuhan ini mesti iftiqaru kullu ma ada ilaih. Perlu dan berhajat selain pada Allah kepadanya. Semua berhajat kepada dia. Dan istighna'uhu an kulli ma siwa. Terkayanya Allah. Tak berhajatnya Allah kepada setiap yang lain. Dia tidak berhajat kepada yang lain. Yang lain semua berhajat kepada dia. Ada ulama tambah yang ketiga, saya dah sebut dah dulu, istihqaqul ibadah.
Ini nak nama rukun ketuhanan, dia mesti istighna'uhu an kulli ma siwa. Al-istighna' an kulli ma siwa, al-istiqaru ilaihi kullu ma'adah. Yang ketiga, istihqaqul ibadah. Dia ni mesti berhak untuk dibuat ibadat. Dia layak untuk dibuat ibadat. Ini berasing-asing tagan dan matlamat. Tagan matlamat pun boleh, ataupun ciptaan. Maka tiada mencapai oleh tagan matlamat tiap-tiap satu itu akan bekas bagi yang satu lagi. Bekas ni kita katakan Ali dengan Osman tu lah. Ali tu bekas bagi kudrat A, Osman itu bekas bagi kudrat B. Dan tiada sampai kudratnya, kudrat tiap-tiap satu itu. Tiada sampai ni tidak umum dan tidak syumul, tidak meratai kudratnya, kudrat tiap-tiap satu daripada dua Tuhan tadi. Tiada sampai ni apa makna? Makna A tidak sampai mencipta Osman, B kudrat tidak sampai mencipta Ali. Itu tiada sampai kudratnya, kudrat tiap-tiap satu kepadanya, kepada bekas bagi tiap-tiap satu. Bekas tu Ali dan Osman lah. Kena teliti elok ni. Maknanya kudrat A tidak sampai, tidak boleh membuat Osman. Osman tu lah bekas bagi kudrat B. B itu juga B tidak sampai untuk membuat bekas bagi A. Mana? Ali. Bekas ni taksir, memberi kesan, mencipta, itu dia punya bekas. Dia kalau Tuhan ni, kalau kudrat dia tidak umum, habis bukan Tuhan. Kudrat dia mesti umum takluk, dia panggil. Tiada sampai takluk, tiada umum kudrat, tiada umum takluk kudrat. Kena faham, takluk ni tugas dan fungsi dan peranan. Kalau kudrat ni dia mencipta mungkin, semua mungkin mesti di bawah ciptaan dia. Dia tidak boleh ada satu mungkin yang ada di dunia ini, dia bukan daripada ciptaan Allah. Dia mesti semua di bawah umum takluk kudrat. Kalau kudrat Allah terbatas, bila sebut tidak umum maknanya terbatas. Bukan Tuhan kalau kudrat dia terbatas. Bila terbatas maknanya ada halangan. Siapa yang menghalang? Ini. Dan yang demikian itulah, itu pun kena cari tu. Dan yang demikian itulah mana? Tiada sampai kudrat kepada bekas itu. Tiada umum takluk kudrat bagi tiap-tiap dua Tuhan tadi. Itulah diri lemah. Jangan kata tak boleh mencipta. Kudrat dia tidak umum. Mana ada makhluk yang terkeluar daripada ciptaan dia, yang wujud di dunia ini, tapi bukan ciptaan dia. Inilah dipanggil diri lemah. Ini lemah. Habis dah burhan tawarud. Ada burhan tawafuk. Ini kalau pakat. Pakat pun tak boleh juga. Baik. Atau bersalahan. Hak ni berkelahi. Hak ni berkelahi. Atau bersalah-salahan. Bersalah-salahan. Kedua Tuhan. Bersalah-salahan. Ini dipanggil tamanuk. Burhan tamanuk. Tamanuk ni tegah menegah. A nak cipta B, B kata aku tidak cipta. A nak cipta Ali, B kata aku tidak mau cipta Ali. Berkelahi dua-dua. A kata aku nak cipta bumi, B kata aku tak mau. Ini dipanggil tamanu ataupun takhaluf ataupun takhasum. Takhaluf duk menyalahi ataupun takhasum duk berbantah, duk berkelahi sama mereka. Atau bersalah-salahan keduanya, kedua Tuhan, pada mengadakan mungkin atau meniadakan mungkin. Aku nak cipta Ali, B kata aku tidak mau cipta Ali. Atau A kata aku nak menghidupkan Ali lagi, B kata aku nak mematikan dia sekarang. Maka jadi berlawanan. Jadilah berlawanan.
jadilah berkelahi berlawan-lawan dua kudrat. Tu dia, berlawan-lawan dua kudrat. Kudrat Tuhan A, kudrat Tuhan B. Berlawan tu pula dia akan jadi dua. Ada kalanya ada kalanya bersalahan itu ataupun berlawanan itu. Jaganya tu. Kalau tak boleh punya, jangan baca kitab ni. Disilap lalu dah. Maka ada kalanya bersalahan itu lulus kehendak keduanya. Sama-sama lulus. Satu Tuhan nak bagi ada Ali, satu lagi tak mau bagi jadi Ali. Ali yang sama atau bukan Ali lain? Ali yang sama. Ali dah mula pening. Dua-dua Tuhan peningnya. Atau satu Tuhan nak bagi dua buah nyo, satu lagi tak mau bagi dua nyo hak sama, bukan nyo lain-lain. Maknanya kalau berlaku juga nyo tu luruh pun luruh, tak luruh pun tak luruh. Luruh pun luruh, tidak pun ya. Ada orang cakap begitu. Tak boleh. Dia panggil dua berlawanan. Baik. Maka jadi berlawan-lawan dua kudrat. Maka ada kalanya bersalahan itu lulus kehendak keduanya. Lulus. Kalau lulus, A nak cipta Ali, B pun nak cipta Ali. Maka berhimpun dua yang berlawanan. Tu dia, ada A nak cipta Ali, B tak mau cipta. Ini cipta bersalahan ni, bukan bakat. Bersalahan, silap. A nak cipta Ali, B tak mau cipta Ali. Dia nak tahan. Tu dia. Kalau itu berhimpun dua belah. Mana apa? A kata apa? Sekarang aku telah mencipta Ali. B kata sekarang aku telah meniadakan Ali. Mana Ali tu ada pun ada, tiada pun tiada. Ini kalau siapa tak faham, dia faham lah tu. Sebab apa? Memang tak boleh faham Ali. Memang tak boleh faham. Kalau dia kata saya faham Ustaz, dia tak faham. Kalau dia tahu macam mana ni Ali ni ada pun ada, tiada pun tiada, saya tak faham. Tu faham lah. Kalau saya faham, tak faham. Atau tadi kalau lulus, atau tiada dilulus keduanya. Dua-dua tak lulus. Tadi A mencipta Ali, B meniadakan Ali yang sama. Yang kedua ni tak lulus. Mana A nak mencipta Ali pun tak boleh, B nak meniadakan Ali pun tak boleh. Maka terangkat keduanya. Terangkat mana? Tak sempurna hajat kedua-duanya. Terangkat ni dua-dua tidak boleh melaksanakan kehendak kudrat mereka. Kudrat A nak mencipta Ali, kudrat B tidak mau mencipta. Ini. Jadi kudrat A yang nak mencipta Ali pun tak lulus, kudrat B nak meniadakan Ali pun tak lulus. Ini pening macam tadi jugalah. Dua-dua tak boleh, tak sempurna. Terangkat keduanya maknanya kedua-duanya tidak boleh menunaikan hajat atau melaksanakan kudrat masing-masing. Itu. Dan berhimpun. Berhimpun mana? Berhimpun dua yang berlawanan. Kan berlawan-lawan tu. Ada pun ada, tiada pun tiada. Dan terangkat maknanya tidak lulus. Dan berhimpun, yakni dua yang berlawanan dan terangkat itu. Terangkat apa? Tiada lulus kedua-duanya. Itu mustahil kedua-duanya berhimpun dan terangkat. Kalau kata A mencipta B pun A pun mencipta Ali, B pun meniadakan Ali. Berhimpun dua berlawanan. A tidak boleh mencipta Ali, B pun tidak boleh mencipta Ali. A tidak boleh mencipta Ali, B pun tidak boleh meniadakan Ali. Itu terangkat. Mustahil kedua-duanya.
Ini kalau tidak lulus. Atau lulus, ini apa kepada tiada lulus. Atau lulus salah satu, tiada yang satu lagi. Bila dua ni bergaduh, maka A menang, B mengalah. Tak apa, kau ni aku kalah. Sebab kamu nak cipta Ali yang sama, aku nak cipta B juga tak boleh, sebab aku nak cipta. Jadi tak apalah, aku kalah, kamu menang. Baik. Atau lulus salah satu, tiada lulus yang satu lagi. Salah satu ni dua Tuhan lah. Maka yang tiada lulus itu lemah. Pasti yang tak lulus itu lemah. Sebab B tidak boleh mencipta Ali. Tapi A jangan senyum, A jangan bangga. Maka lemah juga yang lulus itu. Mana? A tu. Maka lemah juga ni seperti mana tidak seperti mana lemah yang tak lulus, lemah juga yang lulus itu. Sebab apa pula dah? Aku yang mencipta Ali. Kerana bersamaan keduanya pada ketuhanan. Pada ketuhanan, pada sifat atau martabat ketuhanan yang didakwa. Dia boleh sebut Tuhan. Kalau A Tuhan, B Tuhan, dia mesti sama martabat. Kalau bukan sama, tak nama dua Tuhan. Dia pilih satu Tuhan je. Sebab tu kita ni bukan Tuhan. Sebab apa? Walaupun kita hebat tahun mana pun, sebab apa? Kita tak sampai tahap ketuhanan Allah. Kalau kita takdir mengaku ada dua Tuhan, sudah pasti dua Tuhan ni sama-sama hebat. Sama-sama kun payakun. Sama-sama umum takluk. Bila B tak boleh mencipta, A boleh, maka B juga akan terasa, B juga akan terkena. Sebab apa? Sebab kamu semartabat dengan B, tapi B sekarang jadi lemah. Macam mana kita dua kumpulan, dibagikan kumpulan, satu kumpulan dibagi pada dua orang, maka dua-dua mana dalam kumpulan ni seorang boleh buat, seorang tak boleh buat, maka dihukum tak menang. Sebab apa? Walaupun dia ni boleh buat, seorang tak boleh buat, dia tak menang. Sebab apa? Tak cukup markah, maka dua-dua kalah. Dua-dua tadi kalah. Betul? Jadi A jangan duk perasan. Dia pun jadi lekeh juga, jadi koman juga, jadi hina juga. Sebab B tu semartabat dengan kamu. Anak kita walaupun tak semartabat dengan kita, tapi dia daripada kita. Sebab tu bila orang marah anak kita, kita marah. Bapa, kamu katakan macam kamu kata kat aku. Betul? Itu padahal anak kita bukan semacam kita pun. Anak kita. Tapi kalau orang marah anak kita, kita berasa. Tapi orang lain marah anak orang lain, kita tak berasa. Sebab tu kalau B lemah, A kena berasa. Sebab apa? Kamu semartabat dengan dia. Sama-sama. Itu. Macam kita pergi hospital, kita pergi marah doktor. Kata, kita pergi marah sama doktor, doktor lain berasa. Doktor lain berasa apa? Sama-sama doktor. Apa terido Tuhan. Ini semua ni takkan berlaku. Sama ada berfakat ataupun bersalahan di antara sama mereka. Ini boleh faham insya-Allah. Ini kalau baca ayat tadi ni senang. Maka lemah juga, jadi seperti mana lemahnya yang lulus, seperti mana lemahnya yang tidak lulus, lemah juga yang lulus itu. Kerana bersamaan keduanya, dua Tuhan, yang lulus dan yang tak lulus itu, pada ketuhanan yang didakwa. Tuhan didakwa, sebenarnya Tuhan ni tak ada melainkan satu je. Dia tu kata dua ni hak didakwa. Kalau dakwa jadi begitulah. Sebab tu ayah bin kan jumpa hantu Harun, kelih dia. Jadi jumpa saya, Ipin tak marah sebab saya tak mengaku Tuhan. Tapi hantu Harun